Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Apa khabar tuan-tuan, puan-puan, sahabat anda saya? Bersama saya Nazri. Pada siri kali ini saya akan berkongsi dengan anda berkaitan dengan dua kaedah bagaimana mule account itu berlaku. Atau dalam sesi yang lepas saya telah berkongsi dengan rakan-rakan berkaitan dengan apa yang dimasukkan dengan akaun kedai dan 4 tips bagaimana untuk mengelak menjadi mangsa akaun kedai. Okey, apa yang saya ingin kongsikan kepada anda bahawa kita tahu bahawa akaun kedai ini adalah satu akaun yang digunakan oleh pihak tertentu bagi melakukan aktiviti jenayah, yang mana pemilik akaun asal itu tidak tahu bahawa akaun mereka telah digunakan bagi pihak oleh pihak tertentu untuk menggunakan dijadikan sebagai mule account atau akaun kedai. Okey, dalam perkongsian saya lepas, di antara golongan-golongan yang selalu menjadi mangsa penipuan ataupun akaun kedai yang digunakan oleh pihak-pihak yang melakukan aktiviti jenayah, kebiasaannya adalah kebanyakan daripada student, housewife, retirees, pensioners, dan juga ada juga daripada kalangan pihak-pihak swasta dan sebagainya. Okey, saya nak bagi dua cara bagaimana mereka untuk menipu melakukan akaun kedai. Contoh dalam senario pertama, katakanlah seorang scammer ni dia approach seorang pelajar. Nama pelajar tu Ayub. So dia bagi tahu dengan Ayub, saya ni nak minta tolong sikit Ayub. Boleh tak you buka akaun dengan ABC Bank? Sebab saya nak buka akaun, tapi yalah dengan polisi kerajaan, dengan polisi bank hari ni susah sikit saya nak buka akaun. Saya nak buat bisnes ni. So Ayub sebagai seorang pelajar, dia pun fikir okey tak apalah, saya pergi ABC Bank, saya buka akaun dengan ABC Bank. So selepas Ayub buka akaun dengan ABC Bank, so Ayub jumpa balik dengan Mr. Scammer. So scammer ni bagi tahu dengan Ayub balik, Ayub, apa ni, sebenarnya dah buka akaun ni, boleh tak bagi akaun bank number, debit card, nombor akaun dan sebagainya. So I nak take ownership, I nak pakai untuk buat berang bisnes. Tapi Yop, no worries Yop, apa yang I akan buat, I bagi you in return, sebagai menghargai you bagi I your card, debit card menggunakan akaun ni, I bagi you certain amount of money. Mungkin RM1,000, mungkin RM2,000 dan sebagainya. So sebagai seorang belajar, so apa yang Ayub fikir pada ketika itu adalah, wow, RM1,000, RM2,000 is easy money, siapa yang nak bagi? Okay, no worries, I bagi you my debit card, my account number, password, you ambil. Tanpa realise, Ayub tak tahu sekarang ni dia dah bagi akaun bank dia, nombor debit card, nombor akaun bank dan sebagainya. Tanpa disedari Ayub bahawa sebenarnya Ayub telah berkongsikan maklumat peribadi, maklumat perbankan dengan pihak ketiga, yang walaupun pihak ketiga ini yang beliau kenal. So apa akan berlaku apabila pihak scammer ini melakukan aktiviti jenayah, menipu orang, melakukan fraud, melakukan penipuan online dan sebagainya? Maka ramailah rakyat Malaysia, consumer yang menggunakan online, pembelian transaksi online, transfer dalam akaun Ayub. Ayub tak tahu apa yang berlaku. So apabila ada orang pihak yang telah menjadi mangsa penipuan, telah memindahkan duit dalam akaun Ayub dan sebagainya, pihak scammer ni akan terus keluarkan duit. Mungkin dia transfer kepada pihak ketiga, tetapi memandangkan dia dah ada control ownership dalam akaun Ayub, so dia akan keluarkan duit tersebut. So apabila report polis dilakukan bahawa mereka telah ditipu, so mereka akan report polis akan menunjukkan bahawa akaun digunakan oleh akaun Ayub. So apa yang berlaku adalah Ayub akan dipanggil untuk membantu siasatan polis. So walaupun Ayub berkata dengan pihak berkuasa, dia kata, saya tak tahu betul ini akaun saya, tetapi saya telah memberikan kepada Mr. A, Mr. Scammer untuk menggunakan akaun saya. Saya tak tahu pun apa aktiviti dia buat, dan saya tak pernah jumpa pun customer-customer yang dikatakan ada pembelian barang online ke dan sebagainya. Tetapi apa dan pandangan Ayub ketika itu bahawa dia tidak melakukan sebarang kesalahan. Seandainya siasatan dijalankan mendapati bahawa memang ada penipuan dilakukan, Ayub juga boleh dituduh di mahkamah. Kenapa boleh dituduh di mahkamah? Kerana bersubhat. Kenapa bersubhat sedangkan Ayub tidak terlibat dalam penipuan? Tetapi Ayub dituduh bersubhat kerana apa? Kerana telah bersubhat dengan pihak penjenayah, membenarkan akaun banknya untuk digunakan oleh pihak penjenayah, pihak scammer untuk melakukan aktiviti penipuan.
Jadi saya berpendapat bahawa kita perlu fikirkan kembali, adakah berbaloi Ayub mendapat RM1,000 ke RM2,000 dan sebagainya daripada pihak skamer, pihak penjenayah, sedangkan konsekuensi pada masa hadapan berdasarkan tindakan yang telah dijalankan oleh pihak jenayah, Ayub juga terlibat. Walaupun Ayub tidak terkenal dengan mangsa-mangsa penipuan, tetapi kerana apa? Ayub telah membenarkan akaunnya untuk digunakan oleh pihak ketiga, maka Ayub juga boleh dituduh di mahkamah kerana apa? Bersubahat melakukan aktiviti jenayah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, sekali lagi saya memaklumkan bahawa kadang-kadang kita memikirkan bahawa tidak salah untuk berkongsi maklumat perbankan dengan pihak ketiga, pihak yang dikenali ataupun yang pihak yang tidak dikenali. Jadi kita perlu ingat bahawa kita tidak wajar dan tidak boleh berkongsi maklumat perbankan dengan pihak lain. Walaupun kadang-kadang ada pihak yang menyatakan bahawa Cik Kia, manakala Cik Kia di suruh rumah nak pinjam akaun bank boleh tak? Saya ni ada kawan dekat daripada Nigeria, daripada luar negara, daripada Afrika ni nak transfer duit. Saya punya akaun tak boleh terima duit lagi sebab duit ni banyak, $10,000 setiap hari nak transfer. So, Makcik Kia ni walaupun dia sebagai seorang suri rumah tangga, dia kata okey tak apa, boleh gunakan. Baik, saudara-saudari sekalian, berdasarkan pada tipologi yang ataupun senario yang saya telah kongsikan pada saudara dan saudari sebentar tadi, so jadikan ia sebagai pedoman, jadikan sebagai panduan supaya kita tidak berkongsi maklumat perbankan kita dengan pihak lain. Ingat, kadang-kala niat kita mungkin baik untuk berkongsi maklumat perbankan kerana untuk membantu pihak lain, tetapi ada kalanya ianya telah disalahgunakan oleh pihak ketiga. Justru tuan-tuan dan puan-puan, sahabat anda saya sekalian, tolong jaga maklumat perbankan anda, jangan berkongsi maklumat perbankan anda dengan pihak lain. Kenapa skamer suka ataupun penjenayah suka mencari mangsa-mangsa akaun kedai ni? Kerana apa? Kerana mereka ingin melakukan aktiviti jenayah. Mereka melakukan aktiviti jenayah dan mereka ingin mendapatkan hasil wang. So kebanyakannya ianya melibatkan transaksi kewangan di perbankan. So untuk mendapatkan transaksi kewangan di perbankan, mereka memerlukan, kita panggil macam kambing hitam lah, scapegoat, supaya apabila siasatan dilakukan, mereka terlepas. Tetapi mereka dapat enjoy benefit wang daripada aktiviti penipuan yang telah mereka lakukan. Dalam senario yang saya berikan tadi, Makcik Kia dan juga Ayub, saya ingat tuan-tuan dan puan-puan jadikan sebagai pedoman iktibar supaya kita tidak berkongsi dengan masyarakat umum berkaitan dengan maklumat perbankan. Sekian saja perkongsian saya berkaitan dengan senario akaun kedai atau mute account. InsyaAllah saya akan berkongsi dengan rakan-rakan berkaitan dengan topik-topik pada masa akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.